tak hilang di alam gaib. Dia masih ada di alam nyata. Dia pergi dengan kawan, harap dia balik lah. Dia ada masalah, masalah sikit, saya tak nak cerita ni, ada yang aibkan dia ya. Jadi saya tak nak aibkan dia. Saya harap tuan-tuan jangan tanya saya Ustaz tentang Ustaz Hafiz, sebab dia ada, dia pergi, nanti dia balik lah. Polis pun cari, dengar saya cerita apa yang bila saya pergi nak pergi cari dia, saya buat siasatan. Saya buat siasatan, saya pun buat siasatan, saya tengok dengan pengalaman saya, apa yang saya ada. Jujur, Ustaz Hafiz dia tidak ada di alam gaib. Dia tak ada di alam bunian. Dia tidak kena curi dengan pari. Dia ada di alam nyata. Dan saya tak tahu masalah macam mana, tapi apa yang saya faham sikit, dia ada sikit masalah. Dia pernah tunang dulu, dan dia pun ada sikit lah masalah. Jadi saya tak mau cerita lah, nanti mengaibkan dia dan keluarganya. Saya harap Ustaz Hafiz balik. Ani pengesan dah pergi cari, Ani pengesan dah pergi cari. Ani pengesan hanya dapat bau kesan dia hanya dekat kereta dia, dan dia tak pergi ke sungai pun. Sampai ke kereta dia, dia guna tu ada orang ambil dia. Itu yang saya dapat. Jadi saya minta Ustaz Hafiz balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak ada alam gaib. Dia hilang dah. Dia pergi melarikan diri dalam nyata. Acak-acak betul lah. Kesian lah saya tengok orang pergi, saya tengok pergi menurun lah, pergi tu jampi lah, ini kesian. Saya tengok orang berusaha mencari kamu. Ustaz Hafiz, balik lah. Buat apa nak suratkan diri? Saya tak akan menyusahkan diri saya lah. Saya tak akan menyusahkan diri saya nak pergi cari orang yang ada di dalam alam nyata, masuk hutan. Bila saya pergi tengok, auzubillah, macam ni keadaan sebenar, saya kata. Sampai hati macam tu. Cat lain. Tak kena mengenal dengan bunian. Jujur saya kata, kes ni cari ke polis, dan polis pun cari dalam 5 hari. Lepas 5 hari cari, polis tengok, polis pun sama seperti yang saya katakan. Dia pun suspek orang ambil. Sebab apa? Ada saksi mengatakan, bila saya pergi dah, ada saksi mengatakan dia turun pada kereta tu, orang ambil. Itu yang saya dengar pada orang sana cerita. Itu saja. Tak kena mengenal dengan bunian. Okey? Faham kan? Bila saya tak mahu saya campur. Bila orang minta tolong, saya pun nak tolong. Bila tolong, saya buat ni, tak ada lah. Dia memang tak ada di sana. Tak kena mengenal langsung dah sana. Saya pun pergi siasat. Bila pergi siasat, orang kampung cerita, apa semua cerita, benda yang sama. Dan ada benda yang mengaibkan, saya takkan cerita di sini. Biarlah itu dia dengan Allah. Dia insyaAllah. Okey. Boleh lah. Saya rasa tak payah tanya kot. Pasal Ustaz Hafiz lagi itu kes polis. Nanti dia balik tu insyaAllah. Kesian. Satu lagi saya nak beritahu Ustaz Hafiz. Mak angkat menangis tu. Sedih tu. Balik. Jangan lari lah. Orang yang bawa Ustaz Hafiz pun pantalah balik. Kesian kat mak dia. Kesian kat keluarga dia. Jangan macam tu. Boleh lah. Itu tak tahu. Tapi terima kasih bagi lihat, terima kasih. Orang ambil mana? Itu yang saya tahu. Yang saya tahu, orang cerita, orang nampak, dia turun pada kereta, naik kereta, hilang. Itu orang cerita. Saya pergi siasat apa semua, itu orang cerita saya lah. Tak kena mengenal dengan bunian. Dan anjing pengesan polis, kita anjing pengesan polis pergi, pergi, anjing hanya kesan bau dia di kawasan kereta saja. Kemudian tu bila pergi sungai, anjing tak pergi. Anjing kata kat kereta tu je, anjing patah balik. Anjing hanya kata, isyarat mengatakan Ustaz Hafiz dia tak pergi ke sungai, dia turun pada kereta, dekat kereta tu je. Ya. Acak dah, acak tak ada dah. Itulah. Okey lah. Jadi kita jangan fanatik sangat kena surat dengan bunian tau. Dia duduk alam nyata. Nanti dia balik dah tu. Dia ada masalah sikit. Dia sekolah dia pun okey. Apa yang saya fahamkan, di Ustaz Hafiz di sekolah dia pun okey, dia tak ada masalah kat sekolah. Cuma dia ada masalah pribadi saja. Tapi saya tak cerita tentang pribadi dia tu. Tentang dia pribadi dia apa semua tu, biar ke dia lah. Ya. Okey. Terima kasih pada yang bagi live. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak ya. Kesian lah, kesian. Saya tengok kesian. Orang nak pergi cari masuk bukit lah, tengah-tengah malam. Kesian lah. Kesian saya tengok. Orang berusaha mencari ke dia, macam-macam orang buat ada. Sampai menurun pada saya tengok. Terima kasih bagi live. Kesian lah. Letih orang berusaha orang nak tolong. Kan? Tapi kita jangan buat macam tu. Ingat, satu kesalahan tau. Menghilangkan diri, menyusahkan orang awam, menyusahkan kerajaan, satu kesalahan. Okey. Baik, terima kasih bagi terima kasih banyak ya. Saya macam inilah kata. Saya berada alam mistik. Tapi
Saya tak maulah terlalu mistikkan diri saya sangat. Walaupun saya hidup dengan alam mistik. Benda real kita kata real lah. Benda kita tak. Macam tu saya nak orang faham. Benda real kita real lah. Benda tak lah. Maksudnya nasib gila. Maksudnya Ustaz Hafiz tu dia ada masalah. Dan saya akan cerita lebih pada tu. Sebab apa? Ada benda yang mengaitkan, saya tak akan cerita. Ini semua kes polis. Jadi Ustaz Hafiz dia sampai di sana, kemudian dia turun, ada orang jemput dia, lepas tu dia hilang. Itu je. InsyaAllah lah nanti balik lah tu. Tapi saya tahu lah kalau Ustaz Hafiz dengar video saya ni, baliklah mak orang sedih tu. Mak tengah nangis tu. Orang bawa balik tu bertanggungjawab sikit. Ingat. Terima kasih bagi respect tu. Kesian pula orang yang pergi cari tengah malam atau tengah malam lautan. Ya Allah, kesian tengok. Okey. Kita bahasa tubuh. Boleh tak? Tanya-tanya lah Ustaz Hafiz, dia hidup lagi. Dia ada alam nyata. Dia menyorok tu. Sebalik tu. Tanya-tanya. Benar tak ada. Kita nak cari benar lain tak ada. Gelak lah ya. Saya memang sedih. Memang walaupun pada awalnya niat saya nak tolong. Jadi bila keluarga dah berhubung dengan apa ni, lepas tu saya panggil Ustaz Ma'e buat saya buat apa nama zikir munajat apa semua. Kemudian tu saya pun dah usaha buat tengok kan. Jadi memang terima kasih bagi topi ya. Jadi bila saya tengok tak ada, maksudnya dia tidak ada di alam sana. Kan, lepas tu saya siasat lagi sebab dengan siasat lagi bila tak ada siapa, pasal tak ada. Bila siasat lagi, rupanya polis dah bawa ahli pengesan. Terima kasih ya. Ahli pengesan tu bila pergi, dia hanya bau Ustaz, terima kasih bagi lo. Dia hanya bawa SP tu dalam kawasan kereta tu dan bila sampai ke sungai, Andi tu patah balik kat kereta. Arti kata, Ustaz Hafiz tak pernah pergi ke sungai dan Ustaz Hafiz tak pernah masuk hutan. Dan waktu sama ada orang nampak Ustaz Hafiz naik kereta dan keluar dan tinggal kereta di situ. Cerita di situ. Ini cerita yang sebenar yang berlaku di situ. Faham? Kita janganlah terlalu sangat. Ini cerita yang sebenar yang berlaku di situ. Ini adalah mungkin Ustaz Hafiz ada asal peribadi yang kita tak tahu. Jadi orang yang ambil dia tu pulangkan balik kat mak dia, kesian kat dia. Dia di alam nyata. Yang kamu duk cari dalam hutan apa semua sebenarnya bila kesian kat orang tu. Kan? Macam-macam. Kan? Ingat lah. Ini cerita yang sebenar yang telah berlaku di situ. Ikut janda wallahu a'lam. Dan Ustaz Hafiz dia putus tunang dulu, dia pernah putus tunang, dia kecewa dan apa sebagainya. Itu masalah peribadi. Dan ada benda yang saya tak cerita di sini sebab mengaitkan dia. Jadi biar saya pegang. Kerana dia ke polis. Polis hanya cari 5 hari saja. Lepas tu polis pun kesan. Bila orang dapat maklumat mengatakan orang ambil, polis beritahu saya sekarang ni dalam kes polis. Jangan duk kata cari bunian. Dia adalah nyata. Saya tak masuk campur. Bila saya macam campur, dapatlah keputusan dia macam tu rupanya. Okey. Beza dengan acak yang lah sungguh. Okey. Acak saya tak cari pun. Okey. Harap Ustaz Hafiz balik. Mak kamu sedang menangis. Mak sedih tu. Apa lari-lari? Jangan lari pada kenyataan. Terima kenyataan. Tak kena mengena dalam bunian menyusahkan orang. Orang pergi masuk ukit cari apa semua tu. Dosa-dosa buat macam tu. Okey. Jadi saya harap orang susah tanya saya pasal Ustaz Hafiz sebab dia hidup lagi. Dia hidup alam nyata. Nanti dia balik dah tu. Pernah tengok tak tak cerita lain lah. Ini tadi saya pergi ke Baling. Saya ke Baling. Saya jumpa satu orang di Baling ya, di tempat memandu. Lesen memandu Baling. Dia bercerita dulu di Greek, berlaku di Greek. Di Greek satu isteri anggota polis. Kes sama macam ni. Macam begila di Greek satu anggota polis anggota polis ni, kemudian isteri anggota polis ni dia pergi beli barang di pasar, kemudian tu tak balik 3 hari. Bila tak balik 3 hari, habis Tok Bomo, Tok Pawang, Pak Ustaz menurung lah, nak sembelih kambing lah. Di Greek, berlaku di Greek. Anggota polis. Semua pekat cari perempuan tak jumpa. Rupa-rupanya lepas 3 hari baru jumpa. Lepas 3 hari jumpa, rupanya isteri dia tadi tu lari duduk dengan kawan dia. Sebab apa? Bergaduh dengan suami. Tapi yang Ustaz Hafiz tak gaduh macam tu, bab lain. Itu sebenarnya bukan alang gaib tak. Ini kes polis. InsyaAllah lah. Dengar lah. Orang hak lari tu balik lah. Awak tadi satu kesalahan. Ingat. Menghilangkan diri, menyusahkan anggota polis juga satu kesalahan. Tak silap denda 3,000 kot. Tak silap saya lah. Ingat lah. Balik lah Ustaz Hafiz. Buat menyusahkan orang, kesian orang. Okey. Bahasa tubuh. Okey, saya nak tanya, ada tak orang setim di sini? Ada tak orang setim kat sini? Orang setim tahu cerita ni kan? Ada tak orang setim sini? Kalau ada orang setim dalam live saya, tolong cerita kat sini. Orang setim ada, tolong cerita. Betul tak apa yang saya katakan ni?
Ha? Ada? Tita, betul tak apa yang saya kata ni? Ha? Betul tak? Orang nampak semua. Betul tak? Tuan Tita tak? Ha? Ha? Dengar tak? Ada kan? Jadi, saya orang sendiri, betul tak apa yang cerita tadi? Anjing berkesan hanya pergi cari dekat kereta dan Ustaz Hafiz tak pergi pun ke sungai. Betul, dia tengok betul. Tengok saya apa yang saya semua betul. Bunyi bukan rekesa . Jadi dia tak pergi ke sungai pun. Dia hanya dekat kereta tu, kemudian tu anjing tak pergi maksudnya anjing berkesan dia pergi dekat kereta tu dia, kemudian bawa pun sungai, dia patah balik kat kereta. Arti kata Ustaz Hafiz dia tak pergi ke sungai, dia tak masuk hutan pun, dia hanya ada kawasan kereta. Dan di situ pula orang sedih nampak dia naik kereta lain. Betul lah? Betul tak maksudnya ni? Apa yang saya kata ni? Sebab saya bila saya nak buat, saya bila saya buat, saya tengok tak ada, saya menyiasat. Bila saya menyiasat, itu keputusan yang saya nampak, yang saya dapat. Jadi saya haraplah Ustaz Hafiz baliklah kesian kat mak, jangan macam tu. Orang yang buat larikan dia, yang sorakkan dia, hantarlah balik. Ingat, jangan menyusahkan orang. Ya? Okey. Ini kes polis Ingat, ini kes polis Ini bukan kes Jadi Ustaz Hafiz ingat, ini kes polis. Orang cikgu, Ustaz. Dan saya tak sebut benda apa yang jumpa dalam kereta kamu, saya tak cerita. Itu biar rahsia saya Benda apa yang jumpa semua saya tahu. Jadi biarlah. Saya harap tolong kesian kat mak tu. Tak mau kesian kat diri, kesian kat mak sudahlah. Okey. Okey, bahasa tubuh. Acak lain, acak berbeza. Acak tak ada dah. Acak kalau tanya, acak dah tak ada dah. Saya tanya acak memang tak jumpa dah, tak ada dah. Jujurlah, saya pernah. Jadi saya acak saya tak pernah cari. Ustaz Hafiz saya cuba nak tolong. Acak dulu saya dah cari keluar pada bidang perubatan. Saya tak mau campur dalam bidang perubatan. Tapi bila Ustaz Hafiz saya buat sikit, tolong dah matur nak buah saya nak campur sikit. Jadi saya campur sikit, saya pun usaha tengok. Bila tengok tak ada di sana, arti kata dia bukan berada di alam gaib, di alam nyata. Dan dalam apa amalan yang saya buat lah, dia tak ada di alam sana, dia memang alam nyata. Kemudian bila alam nyata saya siasat. Bila siasat, itu yang saya dapat. Di mana Ustaz Hafiz dia tak pergi masuk hutan pun. Dia hanya ada keluar pada kereta, kemudian dia kereta lain dia keluar. So hilang sampai hari ni. Dan dia ada masalah, saya tahu. Saya siasat dia ada masalah. Tapi itu dia putus tunang ke apa tu cerita lama dah. Itu masalah dia lah. Tapi balik kesian kat mak tu. Okey. Alhamdulillah. Baik, cerita hari ni bahasa tubuh. Boleh? Terus saya tanya saya buat Ustaz Hafiz, okey? Sebab dia hidup dia ada di alam kita lah. Nanti ingat. Ya, boleh cerita benda yang real kita belajar ni. Ilmu orang tua dulu bahasa tubuh. Sebab kita hari ni orang muda dia tak pernah belajar bahasa tubuh dah macam orang tua dulu. Orang tua dulu tengok boleh buat menantu. Tengok orang tu dia tak boleh buat bini. Tengok orang tu dia ini boleh buat mentua. Terima kasih bagilah. Terima kasih banyak-banyak orang tua dulu. Terima kasih banyak-banyak kan. Jadi terima kasih bagilah. Terima kasih banyak-banyak. Acak tak ada dah. Acak tak tercari, tak jumpa dah. Acak saya tak cari dah. Acak saya tak pernah cari. Bila tuan-tuan tanya acak saya tak pernah cari dia. Tapi Ustaz Hafiz saya usaha cari. Tapi bila cari itu saya dapat. Dia hidup. Dia alam kita. Jangan tanyalah kita bahasa kita ni. Kita belajar ni. Boleh lah? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi terima kasihnya. Okey. Bahasa okey. Okey. Tuan-tuan campur lain. Kita cerita bahasa tubuh. Kita tengok. Saya cerita ni ini ilmu orang tua dulu. Kalau kita tengok satu orang, kita nak kenal bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Terima kasih bagi banyak. Terima kasih banyak bagi saya orang bagi semua saya ucap terima kasih. Okey. Pertama kali saya cakap tentang bagi saya ucap terima kasih. Tak ada sempat nak cakap terima kasih. Okey. So tengoklah. Okey, saya bagilah saya cakap dulu tidak pakai tak cakap saya. Okey. Pertama, bila kita bisa tak kita bercakap dengan orang tutup mulut sambil cakap kita. Okey. Apa maksud dia? Terima kasih bagilah banyak, terima kasih. Ada. Betul kan? Lain slow. Mulut busuk. Itu pun salah satu betul juga. Tapi kalau jauh takkan mulut busuk. Bila dia cakap bila dia selalu lindung mulut cakap. Dia tutup mulut bila cakap apa tanda? Ni dengar. Ini bahasa tubuh yang patut kita belajar. Orang Melayu dulu, terima kasih bagilah, terima kasih banyak-banyak. Orang Melayu dulu, nak jadi orang Melayu, dia kena belajar semua bab adab.
Semua perkara tentang tubuh manusia. Sebab tu pendekar-pendekar dulu hebat. Orang hewan dulu hebat. Kan? Dia tengok boleh buat menantu, tak boleh menantu, semua dia tahu. Ya? Sebenarnya, orang masa tubuh ni, sebab dia tutup mulut sebenarnya, bila bercakap tutup mulut, kita kena faham. Pertama sekali, orang tu dia bercakap, dia suka tak ada keyakinan diri. Dia ragu-ragu. Kemudian tu pula, bila dia bercakap tu, dia cakap, kemungkinan besar, dia nak berbohong. Cakap dulu. Dia cakap, aku ni lah, macam mana lah aku cari tak jumpa Ustaz Afi ni. Nampak? Dah faham baik-baik itu bahasa tubuh. Ada tuan pun tidak, orang tu ambil terima kasih. Tuan-tuan bagi kat saya, aku tu habis. Saya nak cakap orang ni. Saya sebenarnya, bila saya nak ajar ilmu orang tua, masuk live saya saja, saya akan cerita tentang ilmu orang tua. Saya tak ajak petua saja. Saya tak ajak ilmu ke doa. Saya tak cerita kat tuan-tuan. Ilmu ke doa ke apa semua saya tak cerita. Sebab itu kena mengadap saya. Tapi kalau kata petua, rahsia, terima kasih Bagi Topi, rahsia dan petua insya-Allah saya cerita. Sebab apa? Saya nak orang Melayu kita hari ni jadi, terima kasih bagi jadi keaslian Melayu dia balik. Bangkitkan semangat jati Melayu. Terima kasih bagilah. Bangkitkan semangat jati Melayu, orang Melayu ni. Terima kasih. Kita boleh tengok dunia sekarang dah huru-hara, dah berperang dah. Kita hari ni kalau kita tak ada semangat jati diri kita hari ni, terima kasih bagilah. Tak ada semangat jati diri kita, kalau jadi apa-apa macam mana kita nak lawan? Ada kita nak menangis? Nak menangis? Ya, bagi burung pula nak menangis macam perempuan. Kan? Jadi kita kena faham. Baik, pertama, terima kasih bagi seping mata pula. Saya tak boleh bagi hadiah. Bila bagi gift saya ucap terima kasih sebab saya menghargai. Okey. Saya kalau tuan-tuan bagi saya tak terima kasih lah. Yang mana bagi saya ucap terima kasih, tapi kali ni ya. Boleh? Saya cakap terima kasih. Okey. Tidak. Kalau duk jawab terima kasih. Pakai tak habis. Sebab saya cakap hanya satu hari. Kalau saya cakap live saya sejam je. Lepas tu saya tutup. Sayang ilmu lah. Okey. Sebab tak ada orang tua cerita lah. Biar saya bercerita. Pertama, kalau tuan-tuan bercakap dengan orang, jangan tutup mulut. Tengok baik-baik. Kalau esok minat nak orang, kita bercakap je, jangan tutup mulut. Saya ni nama macam ni, saya suka macam ni. Kan? Cakap. Jangan. Kalau orang yang pandai, dia kata, orang yang cakap tutup mulut tu, dia tengah fikir nak berbohong. Yang kedua, orang yang bercakap tutup mulut, terima kasih nak bagi topi saya tak boleh. Bila bagi, suruh terima kasih kan? Jadi, bila kita cakap mulut pertama sekali, nak orang tua kata, dia akan bohong. Yang kedua, orang yang bercakap tutup mulut, dia tak ada keyakinan diri. Topi bagaimana? Dan dia buat perkara satu perkara mesti ragu-ragu. Tak boleh orang gila. Ragu-ragu. Jadi tuan-tuan jangan bercakap dengan orang dia tutup mulut macam ni. Kalau tutup mulut itu yang tuan-tuan dapat. Orang kalau saya orang tutup mulut nak minang nak saya. Saya kata dia ni masalah. Lepas tu pula, kedua sekali, kalau kita bercakap dengan orang, jangan peluk tubuh. Dengar tuan-tuan, dia kata ni orang tuan mata gila. Orang tua dulu kalau bercakap, kalau peluk tubuh macam ni, kan? Tengok orang cakap peluk tubuh. Biasa tak? Orang tua dulu kalau bercakap, dia kata, kalau kita bercakap, kena melihat diri kan. Orang kalau kita bercakap dengan orang, kita tengah bercakap dengan orang tu peluk tubuh. Mesti gila tu. Kalau kita peluk tubuh, apa yang kita cakap ni, kan? Orang yang suka peluk tubuh ni, orang yang tak suka mengalah. Kan? Orang yang tak suka mengalah. Orang yang bila kita cakap dengan orang tu peluk tubuh. Ada perasan tak? Cuba tengok ada tak perasan? Kan? Pertama, tak suka mengalah. Yang kedua, orang kata berlagak. Kurang hajak. Kurang hajak dan berlagak. Jadi kita, kalau orang Melayu, jangan cakap dengan orang peluk tubuh. Tapi orang yang peluk tubuh sebenarnya, dia ada pendirian. Walaupun dia berlagak, dia tak suka mengalah, dia suka berlagak, kan? Tapi sebenarnya, orang yang peluk tubuh ni sebenarnya, kalau tuan-tuan faham baik-baik tentang bisnes pula, dia suka bekerjasama. Orang yang peluk tubuh ni, kalau buat bisnes, dia orang cerdik. Dia orang suka kerjasama dengan pekerja ni. Dan satu juga, orang yang peluk tubuh ni, beza dia, kan? Kalau kata kita, dia selalu, orang kata berbeza, salah pendapat. Walaupun dia bisnes dia baik, tapi dia selalu bertengkar. Kalau tak berkenal, dia akan bertengkar. Salah pendapat, selalu salah pendapat. Kan? Dan orang yang peluk tubuh ni, selalunya orang yang kurang puas hati dengan kita. Itu beza dia, orang peluk tubuh ni, dia confident dengan diri dia. Kerja mungkin lagi. Tapi jangan tuan-tuan yang nak peluk tubuh.
Terima kasih gila lah. Okey. Lepas tu pula, saya cerita daripada ringkas lah tuan lah. Kan? Kita ni, nak di orang Melayu lah. Nak di orang Melayu, satu orang Melayu ni. Melayu, saya pernah cerita tuan, Melayu satu nama yang hebat. Nak di orang Melayu ni sebenarnya dia penuh dengan adat, dia penuh dengan bahasa dan budi bicara, penuh dengan sopan santun, penuh dengan tunjuk ajar. Sebab tu nak di Melayu ni, jangan kita nama Melayu, kita tak belajar tentang Melayu. Baik, sebab pernah katakan Melayu satu nama yang hebat. Jadi, kita bila nak di hebat, nak di Melayu ni nama hebat. Sebab Melayu, mi alif ya waw. Melayu, kalau saya pernah kata min alif, min la alif ya waw. Melayu, kalau tuan-tuan kalih balik tu, ya waw. Waw tu yakin wujud, la alif la ilaha illallah, min tu Muhammadur Rasulullah. Yakin wujud dalam hati kita, yakin wujud dalam hati, yakin wujud dalam hati kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad itu pesuruh Allah. Itulah Melayu, hebatnya Melayu. Sebab tu orang dulu kalau sebut tentang Melayu, pertama sekali, dia mesti Islam dulu. Dulu sebut Melayu mesti Islam. Masih bergila mana? Tapi sekarang dia sebut Melayu, habis jati diri tu hilang. Sebab tu saya kata hari ni kita belajar. Saya ni kira saya tak bawa cerita orang muda-muda, saya bawa cerita orang tua-tua. Saya bawa ilmu orang tua-tua, saya ajak kongsi ilmu orang tua-tua bagi orang dengar. So kurang-kurangnya orang Melayu kita dengar ilmu orang tua-tua ni, bahasa orang tua-tua ni, hebat orang tua-tua Melayu kita ni. Dia rasa bangga dengan diri dia sebagai orang Melayu. No? Boleh no? Boleh. Baik. Tadi saya cerita dah orang peluk tubuh. Yang kedua, kita bisa tak? Kita bila kita mata, kita rajin perut. Mata dengan dahi kita ni ketika perut. Okey. Bila sembang dengan orang, kita berkerut mata. Dahi kita kerut dahi. Bila sembang dengan orang, biasa tengok tak orang macam tu? Saya tanya tuan, biasa tengok tak orang macam tu? Bila sembang dengan orang, kalau kita tengok orang kalau sembang dengan kita, kalau orang sembang dengan kita, mata dengan dahi dia berkerut. Faham tak ni? Bisa. Apa tanda dia orang kalau sembang macam ni? Tengok, orang kalau dia sembang dengan kita, dia berkerut. Arti kata orang, cuma saya gila, orang ni menandakan dia minat dengan apa yang kita ucap. Dia minat dengan apa yang kita ucap. Bagus dengar. Tapi dia ni tak percaya apa yang kita cerita kat dia. Tu masalahnya. Dia minat dengan apa yang kita cakap, tapi dia tak percaya dengan apa yang kita sampaikan. Tu dikerut tu. Kalau tuan pun ingat, kalau tuan-tuan jumpa orang sembang dengan tuan-tuan, mata berkerut, di berkerut, dia memang dengar, dia perhati, tapi apa yang kita kata dia tak percaya. Kita jangan kena faham. Kena faham baik-baik. Kita hari ni tengok orang, dia seronok dia dengar tumpu aku. Kan? Dengar aku cakap dia syok ni, tapi sebenarnya dia tak percaya. Ingatlah, orang kalau mata berkerut, di berkerut, dia bercakap, dia memang tumpu. Dia tumpu. Tapi apa kita sampaikan dia tak percaya. Lagu tu. Sebab tu dia kata, kita kena belajar. Kita bila berkawan dengan orang, kita kena belajar. Belajar semua suasana keadaan orang. Sebab tubuh badan manusia ni, dia menceritakan diri. Sebab orang tua dulu, dia berjalan, dia ada adab. Masih begila, dia bercakap, dia ada adab. Sebab dia nak rahsiakan kelemahan diri dia tu, takut orang tengok. Lagi satu pula, tuan-tuan tengok, orang kalau bercakap, mata berkelip laju. Bila bercakap, mata kelip laju. Perasan tak? Bila bercakap, mata dia kelip laju. Tanda apa? Tuan-tuan jangan bercakap. Kalau tuan-tuan bercakap dengan orang, jangan mata kelip laju. Sebab orang yang mata yang kelip laju ni sebenarnya, nak beritahu tuan-tuan, mata yang kelip laju ni sebenarnya menggambarkan dia ni pendusta, penipu. Kata-kata dia tak boleh percayai, tak boleh percaya langsung. Orang yang mata berkecil laju, dia bercakap berkecil laju, arti kata dia ni penipu, pendusta. Dan orang lagu ni tak boleh percaya langsung. Bahaya. Faham? Boleh dengar tak? Ni ilmu bahasa badan. Ilmu bahasa badan ni tuan-tuan kena belajar. Orang Melayu kena belajar. Kita tapi tak mau belajar langsung. Rugi lah. Saya setiap malam kalau saya buat live, saya akan sampaikan semua ilmu dan petua. Masih gila lah. Saya cakap ilmu dan petua.
Saya ni cerita lagu ni lah. Nak cerita saya, pengalaman saya lah. Tak patut cerita pun lah. Saya nak cerita lah. Betul lah rezeki tu kan. Orang suka tak suka kita, saya faham. Saya tak mau cerita di mana. Ni kisah saya lah, kisah hidup saya. Semua pernah lalui adat macam saya. Orang remaja kan, umur awal 20-an, bercinta. Tentu pernah bercinta tak? Saya malu cerita, tapi saya cerita bila. Betul ya. Cerita bila. Ini cerita pengalaman saya. Tapi saya faham bahasa badan. Walaupun saya umur saya baru 20-an, saya mengaji bahasa badan. Okey, saya cerita tuan. Dulu waktu saya dalam usia 20-an, awal 20-an kan. Saya ni, saya jatuh cinta dengan satu perempuan. Ini cerita lama saya lah, tak patut cerita lah. Saya tak mau sebut nama-nama dah. Cerita lama. Tapi pernah diwujud. Pernah diwujud. Sebab tu saya cerita orang, kalau tuan badan yang dengar tu, saya minta maaf. Saya tak sebut nama. Masih. Jadi kalau saya rasa, kalau tuan badan yang dengar ni, saya minta maaf banyak-banyak. Saya cerita bila, tapi saya tak sebut nama lah. Adik-beradik dengar lah macam mana ini cerita dia. Jadi saya ni jatuh cinta perempuan. Orang tu duduk kat Pedu. Tak apa cerita kat Pedu. Cerita Pedu lah. Cerita. Jadi ini malu pun cerita bila tu. Tuan-tuan akan dengar kan. Korang dengar kisah hidup saya. Jadi perempuan pun suka saya. Dia pun suka saya. Memang kami dia suka, saya pun suka. Tapi memandangkan saya ni orang susah. Bila orang susah ni, keluarga perempuan tadi tak suka kat saya. Masih ya. Mandangkan saya ni orang susah. Keluarga perempuan ni mak dan ayah tak ada dah. Dia duduk dengan abang dia. Kan? Keluarga perempuan ni tak suka saya. Sebab saya susah. Dia orang pandai. Bila saya pergi rumah dia tu, saya tengok abang dia cakap dengan saya, kalih tubuh. Bila kalih tubuh, artinya dia tak suka kat saya. Kan? Tak suka saya. Bila tak suka saya ni tuan-tuan pandai melukis. Saya pandai melukis. Saya cerita dulu kan. Jadi aku pergi rumah dia bercakap kali belakang aku. Hati saya dah. Walaupun saya muda tuan-tuan, walaupun saya muda lagi, tetapi ilmu pengetahuan saya tentang bahasa tubuh tinggi saya mengaji. Yang adik ni suka saya, yang abang tak suka saya. Jadi diorang ni pun bila tak suka, buat lari adik dia. Tak bagi kan. Sebab apa? Sebab saya susah. Kan? Iyalah susah. Jauh. Pergi jauh naik motor. Naik motor. Oh, hangar teruk tu naik motor. Kalau kau pergi naik motor sampai sana. Kan? Lepas tu, bila orang tak suka kita ni, kita pandang. Tahu apa dia. Tu hati saya kata apa tak? Saya lukis, saya gambar. Saya letak kat dia. Kalau aku tengok rumah dia lagi, aku akan pergi kat dia lagi. Tapi kalau aku kali ke belakang, aku tak akan pergi dah. Aku akan putus lama-lama. Aku tak akan ingat dalam lama-lama dah hatiku ni. Saya kata tu. Saya pipi dia tukar. Lepas tu saya pun bila kata tu, saya sedih tau. Saya balik keluar pada rumah dia. Saya kali ke belakang. Saya tak pandang dah rumah perempuan tadi tu. Bila saya tak pandang rumah tu, saya kata, aku dekat ni, aku takkan ingat dia dah. Saya pun keluar. Jadi kebetulan waktu tu, saya ni pandai menulis tuan-tuan. Saya tulis apa semua, karang apa semua. Saya hantar surat. Sebelum tu lah dapat kat Pak Menakan. Saya cerita Pak Menakan baik saya. Pak Menakan dia memang baik dengan saya, anggap macam apa kat saya sendiri. Sampai hari ni saya baik dengan Pak saudara perempuan tadi. Sampai hari ni. Bapak saudara ni dia selalu bawa orang pergi umrah. Dia memang baik lah. Jadi saya pun hantar surat, tak sampai kat Pak saudara. Pak saudara dia tengok, Bapak saudara nak temukan, nak jodohkan saya juga dengan anak saudara dia. Tapi hati saya waktu tu tak marah. Hati saya kata hitam-hitam lah, tak kali putih lah. Saya pun tinggal. Pandang kan, kerana bahasa tubuh tadi bila bercakap kali di belakang saya dah faham dah orang tak suka kita. Jadi bila orang tak suka kita, saya tinggal. Sebab apa? Pasal saya susah. Ingat tuan-tuan, orang kalau susah macam kita ni selalu orang hina tuan-tuan. Tuan-tuan, orang kalau susah, orang akan hina kita. Orang pandang kita rendah, orang pandang kita selekeh. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan susah, tak ada harta, tak ada ilmu. InsyaAllah tuan-tuan, confirm tuan-tuan, orang hina tuan-tuan. Walaupun tuan pandai mana sekalipun, orang takkan pandang tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada ilmu, tuan-tuan susah, kan? Siap tuan-tuan. Hidup tuan-tuan orang akan pandang rendah. Sebab tu saya minta tuan-tuan,
Walaupun tuan-tuan susah dengan RM2, biar tuan-tuan kaya dengan ilmu, adat, budi bahasa. Dengarlah cakap saya tuan-tuan. Kaya ni, kalau ikut hati nak sangat kat dia, tapi memandangkan saya susah, orang hina saya. Orang pandang saya sebelah mata pada waktu. Tapi hari ni, alhamdulillah Allah bagi rezeki saya melimpah-limpah. Kan? Walaupun saya tak selalu tolong orang ramai, buat itu untuk masyarakat, kan? Tapi rezeki saya melimpah. Kan? Bila kenang balik hari ni, kan? Dengan apa yang saya ada, ya Allah, aku dulu aku kosong tak ada apa. Tapi kerana kita selalu tolong orang, ikhlas orang, baik dengan orang, Allah bagikan jalan yang cukup hebat. Alhamdulillah saya hari ni saya dapat bantu ramai orang. Kan? Tapi saya tak ceritalah kat orang, aku bantu sana, aku bantu sini, itu saya dengan Allah. Tapi itu yang saya beritahu. Saya, bila tengok saya tu, saya faham masa tu orang tak suka kita. Kenapa tak suka? Kerana saya susah. Kalau saya kaya, orang suka. Lepas tu saya kata tuan-tuan, kita, kalau lah kata tuan-tuan, kalau tuan-tuan susah sangat tuan-tuan, kan? Orang pandang hina kita. Okey, baik. Seterusnya. Masih bagi terima kasih lah. Kan? Kita bisa tengok tak waktu kita tengah orang, kita tengah bercakap dengan orang, kita tengah bercakap orang kan. Tapi mata tu kita cakap tu, orang yang cakap kita mata tak tentang kita. Kan? Dia cuma pandang hidung kita, dia pandang dagu kita, dia pandang leher kita, dia pandang mulut kita. Ada tak berlaku tuan-tuan? Ni bahasa tubuh. Kita bercakap dengan orang, kan? Lepas tu orang tu tengok kita, dia tak tengok mata. Tapi dia tengok hidung kita, dia tengok mulut kita, dia tengok dagu kita. Biasa tak berlaku? Masih pergi love, Ada. Apa tanda dia? Tuan-tuan fikir Ustaz. Apa tanda dia? Tanda dia. Saya cerita insya-Allah. Tengok mata. Tak ada, dia tak tengok mata. Dia tengok kita juga, tapi tengok hidung, tengok mulut, tengok dagu, dia kat kita kan. Tanda apa? Tanda dia sebenarnya, dia minat dengan kita. Kalau orang lelaki, kalau tengok perempuan lagu tu lah, dia minat kat kita. Tapi dia pemalu, kan? Bila pemalu, dia akan timbul perasaan tak selesa bila tentang mata. Jadi dia cuba nak larikan perasaan malu tu. Lepas tu dia tengok hidung kita, dia tengok mulut kita, dia tengok dagu kita. Arti kata orang tu dia berminat dengan kita, tapi dia pemalu. Bagi kamu bagus sebab dia sifat pemalu. Jangan kata orang tak tengok mata tu dia kurang ajar. Dia pemalu dengan kita. Tak kira lelaki ke perempuan pun. Boleh faham no? Boleh. Saya lah tu Ustaz. Tengok rambut, tak kisah tengok rambut ke tengok telinga ke, sama. Dia tu pemalu sifat dia. Kan? Tapi pula, perasan tak? Bila kita tengah satu lagi. Bila kita bercakap dengan orang tu pula dia bercakap kita, dia sandar kat belakang dia ni. Begitu lah. Dia masih bertopi ya. Bila cakap dia sandar kat belakang. Dia sandar kat kursi kat belakang. Dia cakap dengan kita tapi sandar belakang. Masih pergi love. Kan? Apa tanda dia? Saya tanya. Tengok bohong tak apalah. Ini yang seterusnya, bila dia bercakap dengan kita tapi dia sandar kat kursi, dia sandar belakang. Sambil tengok kita cakap dengan kita, dia tengok mata kita, dia tengok muka kita tapi dia sandar badan dia kat belakang. Waktu bercakap. Kita tahu. Sebenarnya orang tuan kena faham. Orang kalau bercakap, dia sandar kat belakang, dia sandar belakang, arti kata orang tu dia ada masalah. Dia terancam. Fikiran dia tak tenang. Jadi, kita jangan bercakap banyak dengan dia. Ingat tuan-tuan, orang kalau bercakap, dia sandar tu kat belakang, otak dia tengah fikir benda yang jauh. Kita jangan bercakap banyak dengan dia. Kita balik. Faham? Bukanlah nak drive tu lain. Ni maksudnya atas kursi. Duduk atas kursi macam ni, dia sandar, kita cakap, tengok kita, dia cakap. Kan? Jangan, balik. Sebab apa? Orang tu dalam masalah. Jadi, kita jangan cari beban ke masalah hidup. Kita balik. Sebab apa? Fikiran dia tengah terganggu. Kita balik. Esok balik. Kita jangan kacau hidup dia. Bukan Selek Dis lagu lain. Boleh tak? Baik. Saya cerita ni, saya nak bagi orang faham bahasa tubuh. Sebab tak ada orang cerita tuan-tuan. Biarlah saya cerita bahasa tubuh. Petua itu, petua ini, kan, bagi orang faham. Kan? Orang faham. Ni, law ni, saya nak ajak satu petua lah. Saya ajak satu petua je. Saya berhenti set tentang bahasa tubuh. Tapi saya ajak satu petua. Kan duk cerita orang hilang sangat. Betul tak? Kan?
Tuan-tuan masuk bukit, tuan-tuan takut hilang tak, saya tanya? Saya tanya tuan, masih bergila, ha? Tuan-tuan takut tak? Kalau masuk dalam bukit, takut hilang, takut sesat. Masih bergila. Ni betul. Tanya. Dengar petua saya baik-baik. Takut. Sebab lah ni, orang suka masuk bukit, tapi tiba takut hilang. Kan? Dia isang ajak ni. Macam ni. Saya pernah berlaku. Saya masuk bukit. Kan? Masuk bukit. Kami ni apa nama, cari kenuk. Buah kenuk. Tentu kena buah kenuk. Sekarang orang panggil buah kedah. Buah kedah. Ustaz Hafiz dah cerita dah tadi. Baru masuk ni. Sebab Ustaz Hafiz dah cerita tadi dah. Buah kedah lah. Okey. Jadi, bila saya masuk bukit, buah kedah tu, kan? Di hutan Gunung Bongsu. Sedap. Bila bercakap pasal kampung boleh bau lah. Waktu kami cari buah kedah tu, banyak kami dapat. Kami dapat 3 gundi. Waktu balik tu, tiba-tiba sesat. Bila sesat tu, tuan-tuan tahu tak, bila balik kita sesat lautan, 3 gundi tu akhirnya jadi berapa gundi tau? Buang setengah gundi yang bawa, tak larat. Sebab sesat pusing bukit tu. Lama-lama tuan-tuan, sampai di rumah, tahu, boleh makan saja. Untuk makan saja, sebab tak larat bawa. Baik. Macam mana saya nak ajak? Ni pengalaman saja. Di mana? Terima kasih. Nak cerita teruknya sesat, bahaya ni sesat ni. Sesat ni, kita pusing pi mai, tang tu je jumpa. Jadi saya ajak. Tuan-tuan, pertama sekali tuan-tuan kalau sesat, dengarlah. Jangan cuba-cuba ikut air naik ke bukit. Kalau saya ikut air naik bukit lah. Kalau saya ikut cari sungai pun tak jumpa ikut. Tuan-tuan cari tempat yang lembah. Maksudnya tempat tu kalau nampak macam basah sikit, di situ ada taik cacing. Dengar tuan-tuan, ni petua saja, insya-Allah. Hantu hak sorak tuan-tuan, dia tak mau petua ni jadi dia tak mau. Baik. Cari kena taik cacing. Cari tempat yang lembah sikit. Kalau tempat bukit sikit tak ada taik cacing. Tuan-tuan cari sikit ada yang ada taik cacing. Yang taik cacing yang duduk di tanah tu. Kenal tak? Kenal taik cacing tak? Nak kenal lu. Kenal. Okey, perempuan kenal. Terima kasih bagi lu. Senajak ni nah. Kenal, alhamdulillah. Ini petua orang tua-tua dulu kalau sesat dalam bukit. Pertama sekali tuan-tuan ambil taik cacing tadi dengan ibu jari kaki. Bukan dengan tangan tau. Ambil dengan ibu jari kaki. Tak kenal. Tak kenal lagi pergi cari lah golu-golu lah. Kenal. Ingat. Bukan pacat lah. Ambil taik cacing dengan ibu jari kaki. Kemudian tu bila ambil taik cacing dengan ibu jari kaki tadi tu, ingat ni petua sahaja. Dengar nah. Bila kita sesat ni, 2 perkara yang akan sorokkan kita. Pertama sekali, sesat ni yang sorok kita ni hantu tanah. Ya, tanah. Taik cacing lembut. Yang kedua ni hantu rimba. 2 benda ni akan sesatkan kita. Kenal lah? Baik. Jadi, ambil taik cacing tadi dengan ibu jari kaki. Kemudian tu, tuan-tuan bacalah selawat ke ayat kursi, baca doa kita. Kan? Bila tuan-tuan baca tu, angkat ibu jari kaki ni, gosok mata ni. Gosok mata. Lepas tu tuan-tuan langgut ke atas. Langgut ke atas sampai tuan-tuan nampak bintang, pasal gelap mata, nampak macam bila langgut atas tuan-tuan penyang buka, nampak macam bintik-bintik. Lepas tu tuan-tuan dekah sekuat hati. InsyaAllah tuan-tuan, waktu tuan-tuan buka lagi, tuan-tuan nampak jalan ke pulang. Tak payah jampi tuan-tuan, petua saja sajak ni. Rahsia dia taik cacing dengan ibu jari kaki. Saya tak ajak doa lah. Boleh? Faham tak? Dalam cerita ni, tak kira kaki kanan ke kaki kiri ke, hak mana boleh buat-buat. Faham? Orang nampak macam lawak. Betul orang tua-tua nampak macam lawak. Tapi itulah cerita macam ni. Baik, terulang lah. Tuan-tuan bila masuk hutan sesat, tak tahu nak jalan balik. Macam mana nak balik sesat ni? Aku tak tahu nak buat apa ni. Pusing-pusing main tang tu juga. Pusing-pusing main tang tu juga. Ni, sesat ni macam mana nak buat ni? Dengar baik, jangan duk gelabah. Jangan duk susah gelabah. Tenang, relax. Kalau kita bergelabah, hantu tu lagi seronok. Sebab benda ni sebab dia kelabu mata. Terima kasih bagi love. Dia kelabu mata. Sebab dia mata kita tu, dia tutup. Dia kelabu mata. Tapi, sebenarnya dalam kelabu mata tu, dia ada sumpahan dia.
taik cacing tadi, dia boleh buka balik mata kita yang tertutup. Taik cacing tanah. Taik cacing tanah tadi, dia boleh buka balik ijab mata kita yang tertutup ni. Ni, saya ajak petua rahsia. Orang tutua dulu kalau masuk hutan. Cara dia, tuan-tuan, ambil ibu, minta maaf bukan saya kurang ajak pula, ambil kaki tunjuk ke orang. Nak minta kurang ajak. Mentang-mentang nak tunjuk kaki saya, kuku saya bersih. Dah, bukan. Masih begitu. Ni ajak ilmu. Boleh? Saya nak ajar ilmu pasal tahu sesat sangat. Lagi kata tunjuk jari kaki, Allah sedih saya. Bukan minta maaf, saya bukan kurang ajak lah. Boleh lah? Saya nak tunjuk. Tunjuk kaki. Oi, jarang tunjuk, buat live tunjuk kaki. Saya buat live tunjuk kaki. Saya kata kurang ajak pula. Dah, bukan kurang ajak. Ilmu. Boleh ilmu. Petua. Boleh lah? Okey. Cari taik cacing. Sebab itulah kita kawan orang tua banyak bagus. Kawan orang tua ni. Cari taik cacing. Kan? Ambil bila jumpa taik cacing atas tanah. Terima kasih bagi love, terima kasih banyak-banyak. Bila jumpa taik cacing atas tanah tu, kan? Tuan jangan ambil dengan tangan. Tuan ambil dengan ibu jari kaki. Saya tunjuk, minta maaf, saya tunjuk jari kaki lagi. Saya takut orang tak kenal ibu jari kaki. Terima kasih bagi love. Ni ilmu, petua. Ni saya agak ni kaki. Ni ibu jari. Tuan dengan ambil ni. Ambil ni memang benar lah saya ajak ni ibu jari ni. Ambil dengan ni, bukan dengan tangan ni. Terima kasih bagi love. Bukan dengan tangan. Ambil ibu jari, bukan ibu tangan. Ibu jari kaki. Ni lagi duk ambil macam ni pula. Letih saya. Berat. Memang lambat boleh dah. Mai kat saya lepas tadi kita lambat boleh masih gila. Kaki, bukan tangan. Baik. Colek taik cacing dengan colek taik cacing dengan kaki. Pegang ke tangan ni. Kalau tak sampai, pegang dengan tangan ni, kan? Pegang macam ni, jari kaki dia yang ada pasiak ni, pejam mata, jangan celik mata pula. Bukan kata tak jumpa, langsung tak jumpa, pasiak masuk mata, pecah mata tu. Ambil syarat. Masih bergila tu, Pegang macam tu, gosok macam ni. Bacalah selawat ke kursi ke baca. Lepas baca tu, lepas gosok tu, langut atas tu. Langut ke atas, tengok langit, tengok atas. Buka mata seluas-luasnya. Lepas tu tuan rekah sekuat-kuat hati tuan-tuan. Rekah lawa imba tu. Lepas tu tunduk ke bawah. Bila tengok atas tu sampai nampak macam kunang tu, kan? Tengok rekah tu, tengok ke bawah. Insya-Allah tuan. Jalan terbuka pada waktu. Insya-Allah tak sesat balik. Nampak jalan. Jerit lah, jerit. Orang tak rekah tu jerit lah. Jerit kuat. Orang Kedah tak rekah jerit sama lah tu. Boleh? Ingat taik cacing. Jangan ambil taik babi pula. Taik cacing dengan taik babi tu berbeza. Dia masih banyak. Lagi dia tengok taik semua dia sapu dengan kaki. Ya Allah, ini taik ni dia sapu dengan kaki. Letih saya. Aku ajak dengan taik cacing, bukan taik babi. Dia macam tu. Cacing tanah tu. Sebab cacing tanah ni ada sumpahan. Ni. Cacing tanah ni ada sumpahan dia. Dia ada cerita dia. Ada cerita dia tu. Belajar. Kan? Ni. Colek je. Jangan gosok kaki tanah. Colek cacing sikit. Janganlah colek penuh jari. Taik tu penuh ke kaki. Lepas tu gosok ke muka. Jangan macam tu. Syarat. Dengar kata cacing dia buat tu. Dia penuh pas taik cacing atas ibu jari kaki. Dia tonyoh ke muka dia. Pasiak masuk dalam mata. Memang tak balik terus dalam tu. Layak mata. Terima kasih bagi love. Kan? Boleh faham? Masih gila nak. Ni ilmu. Walaupun tuan nampak lawak, tuan nampak je melawak, jadi tu. Sama lah saya kata dulu nah. Rahsia tapak kaki ni banyak rahsia. Kalau orang faham betul dalam bahasa tubuh ni, banyak rahsia dalam tubuh badan kita ni menjadi penawar pada kita. Sebab tu orang sebab tu orang Melayu dulu ni masih orang Melayu dulu ni dia penuh dengan masih bagi dulu. Orang Melayu kita dulu dia penuh rahsia-rahsia yang dibelajar. Sebab tu saya ajak nah. Boleh tuan-tuan Ini dia kata kolot. Kolot duduklah hutan tu lama-lama. Tunggulah orang cari kalau jumpa masih masih boleh nah. Masih banyak-banyak. Dia kata kolot tak ada pakai. Tak boleh pakai tak apa sesat hutan tu. Baca kursi tu banyak duduk hutan tu. Kalau kolot kan. Kita ajak benda ni petua ya. Dan banyak lagi rahsia-rahsia petua-petua untuk tua dulu. Jadi saya kongsikan di sini, saya nak orang belajar. Supaya orang Melayu kita ni hari ni dia ada ilmu, ada pengetahuan dia orang lama-lama dulu. Jangan kita kata orang lama tu kolot. Ini silat-silat sikit kolot, silat sikit kolot.
Kan? Ha. Saya ni, cerita dia, kan? Masuk hutan ni, saya hidup di hutan ya. Masih ya. Ha. Macam banyak benda yang saya buat pelik-pelik. Kan? Kadang-kadang tak bertegur. Terima kasih. Ha, pergi kat dia tu. Ha, boleh? Faham? No? Ha. Alhamdulillah, faham no? Okey, bagus. Ha, korang dapat dah kan? Ha, Alhamdulillah. Bukan apa. Saya nak bagi orang faham tentang ilmu ni. Ha, Alhamdulillah dah masih dah. Bukan apa dah. Saya tak. Ini perjuangan saya tau. Hari-hari bila saya buat live, saya akan cerita tentang ilmu orang Melayu. Petua-petua orang Melayu. Di mana tuan-tuan ni, tuan-tuan, bila tanya orang tua baru tahu. Bila tak tanya orang tua, tak cerita, dia tak tahu. Ha. Sebab kita tak tahu satu masa nanti kita akan sesat lautan ke tak sesat lautan, kita tak tahu. Terima kasih bagi. Ha. Kita tak tahu. Ha. Ya? Kan? Petua awet muda. Betul. Petua awet muda. Ha. Satu lagi. Ingat. Saya ingat lah. Ini ingat. Tapi tuan-tuan ya, benda ni biasa makan landak. Ha, landak. Ada petua lah. Kalau kita nak makan landak. Kalau kita nak makan ikan dan sungai, nanti kita cerita di bahasa tubuh. Tapi saya cerita dulu nak bagi orang faham. Kalau kita tersesat dalam hutan. Kan? Contoh. Kalau tuan-tuan tersesat di dalam hutan, nak makan ikan, ada ikan. Tuan-tuan dapat ikan. Kalau ikan badan tu lebam, jangan makan. Dengar tuan-tuan, ha? Masih begila. Tuan-tuan tersesat hutan, tak kisah nak memburu ke apa ke, tak kisah lah. Ini pengalaman saya, cerita pengalaman saya. Pengalaman saya nak cerita ni. Saya dulu, terima kasih topi. Tapi saya nak kongsikan di sini supaya orang dengar baik-baik. Kalau tuan-tuan masuk, tuan-tuan dapat ikan, mancing ikan ke lautan, nampak ikan tu, dapat tangkap, badan dia tu, sisik je lebam. Lebam. Ikan tu walaupun ikan kelah ke, ikan tengah ke, jangan makan. Walaupun ikan tu lebam, ikan tu boleh makan. Ikan kelah ke, ikan tengah ke, lautan yang besar tu, jangan cuba-cuba makan. Ha. Tahu kenapa? Bila ikan tu kita nampak sisik je lebam. Bukan sebab ada jin. Tak kena dengan jin lah. Dia lebam sebab ikan tu dia makan benda beracun. Bila dia makan benda beracun, menyebabkan kulit jadi lebam. Bila kita makan ikan tu, kita akan mabuk. Sebab tu kalau kita masuk hutan, kita nak faham baik-baik. Asalkan dapat ikan, kita makan. Dah, kita tengok. Dapat ikan, tengok ikan tu kulit dia lebam, tak lebam. Oh, tak lebam, baru boleh. Kalau tidak, ikan tengah mabuk. Saya cerita, tak ikan apa pun. Sebab dia makan benda yang beracun, dia mabuk. Saya dulu cerita dia, ni cerita saya. Kawan saya, di Kuala Nerang lah. Kawan saya dia di Pedu. Kawan saya dia menembak di Pedu. Dapat landak. Sembelih landak. Ni cerita landak lah ni. Sembelih landak. Makan orang cerita lama ni. Makan landak. Saya mabuk 2 kali saya mabuk kan? Makan landak. Landak tu rupanya dia makan buah ibui. Landak tadi tu masa gila dia makan buah ibui. Rupanya buah ibui tu mabuk. Jadi saya makan landak tadi tu. Jadi lepas sembelih apa semua dah siang, buat gulai. Saya pun makan lah. Tuan-tuan tahu tak, bila saya makan landak tu 3 hari tuan-tuan, air liur saya berjejik keluar. Tidur ya. Muntah dengan tanya. Muntah berjejik liur. Ni. Kenapa? Mabuk landak tadi tu sebab dia makan buah ibui. Dengar tuan-tuan. Sebab tu saya tuan-tuan. Kena tak buah ibui? Orang buat tasbih tu. Rupanya bila landak tu makan buah ibui, dia mabuk. Saya pun mabuk sekali. 3 hari Elio saya meleleh. Saya tobat dah. Sebut kata saya tengok landak, kalau bau landak ni makan bau. Tahu? Saya bau, saya tak tahu landak makan apa. Saya tak berani makan lah sebab saya kena dah. Jangan main-main. Sama dengan buah perah. Buah perah tu kalau landak makan buah perah, masih lah. Sama dengan buah perah. Landak kalau makan buah perah, ikan ke, masih begila, ikan ke, landak ke, kalau makan buah perah mabuk. Kalau tuan-tuan makan lagi dia, tuan-tuan mabuk habis. Semua mabuk. Bahayanya buah tadi tu. Sebab buah perah nak makan, dia kena buang urat dulu dia makan. Kena pandai. Jangan makan suka-suka hati.
Ha. Boleh tak? Ha. Sebab tu, masih gila lah. Sebab tu, kita kena ada pengetahuan dalam hal-hal macam ni, Tuan. Ha, ni cerita lah, satu cerita lah. Lepas tu sambung bab bahasa tubuh. Cerita mabuk lagi ni. Cerita ni berlaku tahun 2000. 2002, 2003, 2004. Tahun 2004. Tak silap saya 2004, 2005. Tahun berlaku 2004, 2005. Tak silap saya. Berlaku di Johor. Bodohnya saya ni. Itulah saya belajar benda Johor. Tapi belum kenal tahu. Waktu tu saya keluar dengan Asri Abu Bakar. Asri Abu Bakar ni kawan saya yang duduk dekat Selarong. Ha, kami pergi ke Johor, pergi menjaga kat Johor. Pergi kat Johor di air hitam. Ada orang air hitam, dia jual cendawan apa nama? Cendawan apa ni, sawit. Cendawan sawit. Dia jual cendawan sawit. Kami orang Kedah ni sebut cendawan suka. Kami dengan si Asli tadi pun beli cendawan sawit tu satu lungguk 5 ringgit. Kami beli 2 lungguk. Beli 2 lungguk 10 ringgit. Kami pun ambil cendawan tadi tu kan, balik. Kemudian kami singgah kat kedai Thailand di Johor. Bila singgah kat kedai Thailand kat Johor tu, cendawan tu kami kata kat kedai tadi, tolong masak buat sup. Saya Asli nak makan apa Asli? Asli kata kita buat sup tulang. Bubuh cendawan. Jadi orang Thailand tadi tu dia buat sup bubuh cendawan. Cendawan apa nama sawit tu. Dia buat sup bubuh cendawan tu semua, buah haji motor sedap. Memang sedap lah. Pedas pun kami makan. Makan lah. Tuan-tuan, kami perjalanan nak sampai ke Parit Sulong. Bila sampai ke Parit Sulong, saya tidur kat masjid Parit Sulong. Tuan-tuan, bila sampai Parit Sulong, saya mabuk. Rupanya cendawan sawit tak boleh campur dengan Ajinomoto, tak boleh campur dengan daging. Menyebabkan dia racun, jadi racun. Kami keracunan makanan. Saya bila bercakap saja muntah. Punggung pun terberak, mulut terkeluar muntah, punggung pun keluar air. Macam tu sekali. Air liu dengan tanya lah. Saya kata kat Asri, saya tu Asri, aku ni Asri, kalau mati je, bagi tahu kat keluarga aku. Aku mati kat sini. Asri pun macam tu lah. Kami ingat kami mati dah sebab mabuk cendawan. Semua kata, Asli kata kalau aku mati bagi tahu lah. Aku tak nak bini lagi, mati bagi tahu kat mak aku. Macam tu lah kami dalam masjid Sembang. Kalau mati. Asli bercakap muntah. Mulut keluar, punggung keluar. Mulut keluar, punggung keluar air. Teruk, ya Allah. Teruk sangat mabuk je. Na'udzubillah. Saya teringat alik pasal mabuk apa nama. Saya mabuk apa nama. Landak. Sama sepiji. Teruk. Lah kali saya kata aku tak tahan Asli. Saya ambil apa nama. Berus gigi. Sebuah gigi. So jolok mulut saya sampai termuntah keluar. Bila keluar cendawan tu. Barulah kami hilang mabuk. Tapi 2 hari, 3 hari. Punggung kami asyik keluar air je. Cirit je. Tu periknya mabuk ni. Saya cerita nak. Teruk. Pengalaman ni, nak dapat pengalaman ni lalu macam-macam. Jangan main. Jangan kata nak. Sebab tu saya kata kita pertama sekali cacing tadi tak habis lagi. Tak cacing, kena tak cacing. Keracunan betul. Sama dengan tuan-tuan, kalau tuan-tuan masuk hutan, kalau nampak ikan, badan dia lebam, jangan makan. Sebab apa? Dia makan buah perah. Bila makan buah perah, dia mabuk masih. Jangan makan. Kalau tuan-tuan makan, macam saya cerita. Macam mana saya mabuk, macam tu lah tuan-tuan mabuk. Cerita tik cacing. Boleh faham dah tik cacing? Tik cacing warna apa? Esok, pergi cari kat tanah tik cacing warna apa. Pakai tengok. Cari gulung-gulung tengok macam mana tik cacing warna apa. Okey. Orang kata kurafat. Mana kata kurafat tu? Dia kurafat, dia tak sesat hutan lagi. Dia tak tahu kurafat dengan petua tak erti ni. Jadi Rupawi Al-Fitrani. Dia tak tahu kurafat macam mana. Dia tak sesat lagi. Dia sesat dalam hutan tu, dia tahulah macam mana. Itu petua. Tapi itulah orang macam ni, dia tak belajar agama. Dia tak tahu antara kurafat dengan petua. Kurafat mempercayai benda yang syirik, yang dimana-manakan Allah Ta'ala, yang mana bersekutu dengan Allah Ta'ala. Dia buat benda-benda kurafat. Ini petua. Petua ni tak ada lain. Sampai macam ni, itulah saya kata, nak mengaji agama, mengaji betul-betul, jangan dia macam tu. Sampai tak erti agama langsung, tak tahu bezakan antara kurafat dengan petua. Kalau petua semua tokoh tu, dia boleh katakan kurafat lah, menduakan Allah Ta'ala, boleh katakan syirik lah sebagainya. Itu hanya petua. Itu saya kata, bila manusia ni, bila bodoh berlebihan daripada kecerdikan, jadi orang macam tu nak tunjuk dia terlalu alim, padahal dia tak terah mana pun.
Nak tunjuk dia alim, tapi dia tak tahu pun tentang apa. Kebodohan tadi, jangan kita salutkan dia dengan pemahaman yang kita mengatakan orang tu salah. Benda yang tak pernah lalui satu-satu benda, umur masih setahun jagung, nak bercerita dengan orang tua, sedang orang tu cerita tentang ilmu supaya bila orang tu bersesat, tak tahu jalan lah. Kan? Apa petua dia pakai? Pakailah petua Cik Cacin tu. Itu pun dia boleh kata kurafat lagi. Itu namanya kebodohan atas nama dia. Dia tulis nama dia Al-Fatani Lapatan macam agama. Tulis nama tu agama, tapi keilmu agama ni tak ada. Dia tak tahu nak bezakan kurafat dengan petua. Di mana bersekutu dengan Allah, bila makan syirik dengan Allah, dia tak tahu nak beza. Punya bodoh tadi dibaluti dengan pegangan dia tu. Sampai kan nak tunjukkan dia terlalu alim, terlalu warak sangat. Tu, tolong jangan jadi terlalu wahabi sangat dalam diri tu. Otak tu buka sikit. Ini petua orang Melayu-Melayu. Saya cerita ilmu petua Melayu. Buka otak sikit. Jangan terlalu baluti dengan sifat wahabi sangat. Saya tak mau berdoa yang tak baik, tapi saya nak nasihat. Tolong, nak jadi insan, nak jadi insani, kan? Jaga penulisan kita, pemikiran kita, supaya kita jangan pandang semua orang tu salah. Sampai tak tahu beza dengan petua. Petua dengan benda yang saya cerita ni, tuan-tuan, tidak melibatkan agama langsung. Ya? Masih lah. Benda yang saya cerita ni, saya tak melibatkan agama dulu. Saya nak ceritakan petua orang tua dulu. Kenapa bodoh sangat dibaluti hati tu dengan sifat wahabi? Inilah menyebabkan rosak ni ilmu orang tua Melayu dulu, kerana ada budak macam tu. Orang-orang macam tu lah menyebabkan ilmu orang Melayu tu hilang. Sedangkan saya memperjuangkan ilmu. Hari-hari saya cerita tentang ilmu Melayu. Saya nak bagi orang Melayu bangga dengan bangsa kita, kehebatan orang kita. Takkan saya nak rukyah dia kot. Mai saya nak rukyah kali. Tapi kalau rukyah dia, saya rasa saya tak boleh rukyah dengan mulut. Saya kena rukyah dengan penyapu. Mungkin saya kena rukyah dengan penyapu. Tak boleh rukyah dengan mulut, kena rukyah dengan penyapu. Ingat dah. Jangan dapat tangkap siap saya baca lah. Saya sambil mata dia terang lagi, insya-Allah. Saya takkan rukyah dengan mulut. Kan? Saya akan rukyah dengan penyapu. Saya bagi topi lah. Baik tuan-tuan, ingat tuan-tuan, itulah bahasa tubuh sedikit ringkas yang saya ajak dan tuan-tuan. Kemudian tu pula tuan-tuan, petua yang saya ajak tadi, di mana kalau tuan-tuan masuk hutan, kalau tersesat tak tahu nak buat apa dah, aku dah habis ihtiar dah. Kalau aku tidak, aku tak boleh, aku mati. Pusing-pusing tu, petua tak ada jalan, tak ada dah. Tuan-tuan colek tik kaki tuan-tuan tu, bacalah selawat kayu kursi kan, kosok mata. Sebab apa? Rahsia mata kita dengan Cik Cacin tadi tu, di mana Cik Cacin tu maknanya rahsia dia di mana jintan dia kalah dengan Cik Cacin tu. Ada rahsia yang saya tak cerita sini. Sebab apa? Bila saya cerita ilmu ni, rahsia Cik Cacin tu, nanti banyak rahsia tuan-tuan akan tahu. Contoh macam ni, kalau tuan-tuan kena sengat bisa tebuan, Cik Cacin tuan-tuan gosok tuan-tuan, bengkak tuan-tuan tu hilang. Tu rahsia dia tu. Sumpah Cik Cacing tadi tu. Sama lah kalau kita memburu, tengok ni babi hutan. Babi hutan tuan-tuan tembak tak masuk. Tapi kalau ambil Cik Cacing tuan-tuan balut kat peluru tu, tuan-tuan tembak masuk babi hutan tadi. Tu rahsia Cik Cacing tadi tu. Tu ilmu orang tua dulu. Sebab tu saya kata, jangan jadi terlalu wahabi bila saya cerita tu. Ni tak ada lain ni. Mungkin yang tanya tadi, dia mungkin orang Kemboja kot. Makcik Kemboja kot. Kita nak cerita ni kehebatan ilmu-ilmu petua-petua ni. Dia kata agama. Na'udzubillah, betul. Mungkin anak makcik Kemboja tu. Mungkin. Saya tahu kan kata orang. Tapi saya nak lihat lah tu. Okey tak lah. Tengok. Sampai tak tahu beza antara petua dengan tak tahu beza petua dengan agama. Melainkan petua saya kata benda yang syirik, saya tak ajak. Benda yang syirik, masuk hutan, hei jin tanah, hei hantu apa semua, aku nak lalu ni. Saya tak ajak benda tu syirik. Saya tak bagi, saya tak usah buat benda tu syirik. Ini petua nak tolong dengan diri kita tersesat. Betul lah, saya tahu macam tu lah dia macam Kemboja tu.
Ha. Orang macam tu lah tuan-tuan. Bukan saya lecak. Orang macam tu lah. Kerana ada orang macam tadilah hilangnya ilmu orang Melayu. Kerana ada bangsa macam tu tak ubah seperti cerita Piramli, cerita buang. Oh, itulah orang dia. Jangan ingat tuan-tuan. Jangan ada sikap macam budak tadi yang tak tahu nak bezakan. Semua dia kata syirik. Sedangkan petua yang sajak tik cacing dia tu, rahsia yang ada dalam tu ilmu orang tua-tua dulu. Sebab tu orang tua-tua dulu kalau kena sengat binatang terbuang ke apa, dia ambil tik cacing dia sapu. Bengkak tu hilang. Sebab rahsia tik cacing tadi tu. Sebab tu orang tua-tua dulu tembak babi hutan tak masuk, dia ambil tik cacing dia balut kat peluru, dia tembak masuk babi tadi hutan tadi walaupun dia terkebai. Rahsia tik cacing tadi tu. Begitu dengan orang sesat, dia ambil tik cacing tu, gosok kat mata kata ibu jari, insya-Allah terbuka hantu yang tutup mata tadi tu. Tu rahsia tik cacing tadi tu. Sampai tak kerti langsung, tak tahu nak beza petua dengan kata dengan agama ni. Tulis bahasa dia tulis nama dia macam Islam, tetapi sifir dia dalam diri tu bawa kepada kerosakan Melayu. Ni kena boleh tiak kau. Bukan marah, nasihat. Saya bukan tak? Saya nasihat sebab apa? Kerana saya sayang bangsa Melayu lain. Saya cerita tuan-tuan bisa tengok tak? Bila live saya mesti saya cerita tentang kehebatan Melayu, rahsia tentang orang Melayu. Petua-petua orang tua-tua dulu. Saya tak cerita, saya tak mau cerita bab agama. Bila mengenai bab agama pun, saya cerita okey, bab agama asing. Saya tak campurkan bab agama dengan ilmu petua. Sebab tu saya kata tadi tu, belajar. Kena bantu, memang saya bantu orang Lagu Tu. Saya bantu sebab apa? Orang Lagu Tu jahat. Orang Lagu Tu lah yang jahat, yang merosakkan orang Melayu. Dia nak menunjukkan dia alim, tapi sebenarnya dia lah yang kurafat. Dia tu mungkin kalau bukan anak makcik Kemoja pun mungkin sepupu Kemoja. Boleh tuan-tuan? Okey. Dan satu saya kata, kalau tak suka dengan cerita petua-tua dulu dalam live saya, jangan masuk saya kata. Masuk lagi kalau tulis, saya berceramah. Tak suka tengok live saya bercerita tentang ilmu orang tua-tua dulu, jangan masuk. Kalau masuk, tulis lagi, saya baca, lagi saya berceramah. Dan ceramah tak lagi, apa yang saya sampaikan ni manfaat pada yang ramai. Saya apa yang saya sampaikan, saya tak pernah menyebabkan orang susah. Apa yang saya sampaikan, orang yang ambil petua dia jaya pada ada. Yang sakit pun jaya dah, alhamdulillah itu ini. Sebab petua yang saya sampaikan ni, saya bagi manfaat pada yang ramai. Saya tak ajar orang tentang syirik. Saya tak suruh orang puja hantu. Saya tak suruh orang puja tokong. Saya tak suruh percaya benda-benda tu. Saya dah kata, saya tak suruh orang buat benda mengarut. Ini hanya ilmu petua-petua dulu. Betul, busuk hati. Betul dia busuk hati. Saya nak orang Melayu kita bangkit dengan bangsa kita yang penuh dengan adat, yang penuh dengan petua, penuh dengan bahan dengan budaya. Hormat menghormati satu sama lain. Jangan terlalu bangsat sangat dengan dibaluti hati dengan sifat dengki. Boleh? Jangan terlalu, yang saya minta kat budak tadi, jangan terlalu bangsat sangat balut hati dia dengan sifat dengki.